dan juga taklah terlalu kalah pun taklah dengan skor yang banyak. So kita amat bangga dan prestasi mereka, dan kita berharap di tahun-tahun akan datang pemain-pemain muda ni akan menunjukkan prestasi yang lebih baik. Ini adalah peluang yang terbaik untuk mereka lah beraksi di pentas tertinggi hoki di Malaysia ni, iaitu Piala Razak. So kita juga wish untuk tim Melaka all the best juga untuk game ini, dan tahniahlah pada semua empat pasukan yang telah melayakkan diri ke semifinal. Okey, baik. Terima kasih Coach Leo. Baik, seterusnya kita akan bersama dengan Coach Azim selaku ketua jurulatih untuk pasukan Melaka. Okey, Coach, pastinya Melaka mempunyai satu rekod yang cukup baik untuk musim ini dan untuk mendapatkan kemenangan pada hari ini. Apa jangkaan Coach? Okey, pada mulanya sepatutnya kami waktu game yang lepas kita berjumpa dengan Terengganu, tapi kita target sepatutnya untuk pergi ke semifinal lah. Cuma ada beberapa situasi yang di mana kita tak berjaya grab peluang tu. Jadi kita akan rebut 5 dan 6 lah, kita akan bertemu dengan Pulau Pinang. Cuma saya harap kekecewaan yang diorang alami semalam tak membawa kepada hari ini. Jadi kita akan teruslah untuk usahakan dapat nombor 5 yang terbaik untuk Melaka, dan saya harap diorang dapat ikut perancangan yang kita rancang dan dapat membuatkan dapat tunjuk dia punya sportsmanship yang terbaik lah. Jadi saya harap diorang akan terus maju ke hadapan. Ini peluang yang baik untuk diorang, kita akan grab peluang tu. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak Coach Hazim. Kita doakan yang terbaik untuk kedua pasukan ini, Pulau Pinang dan juga Melaka. Jadi apa kesudahannya, siapa yang akan menduduki kedudukan ke-5 dan ke-6, sama-sama kita saksikan terus bersama Syafiq. Silakan. Terima kasih Ifah atas tengok bersama dengan pengendali kedua-dua pasukan, dan pastinya perlawanan akan cukup menarik akan dapat kita saksikan, terutamanya bagi Melaka yang mana edisi yang lalu mereka berjaya mendapatkan tempat ketiga selepas menewaskan Kuala Lumpur 2-1 dalam pertembungan ataupun perlawanan penentuan 3 dan 4 pada edisi 2023. Namun edisi kali ini terpaksa akur untuk tak berjaya mara ke peringkat separuh akhir apabila sekadar berada di kedudukan ketiga untuk aksi kumpulan B. Selepas 5 perlawanan mereka mendapatkan 3 kemenangan dan 2 tewas. Mereka tewas kepada Young Tigers, pasukan baru yang beraksi dalam Piala Tun Razak ini, dan kemudian mereka menewaskan ATM 3-2, menewaskan Negeri Sembilan 1-0 sebelum menewaskan Kuala Lumpur 4-0, dan namun di perlawanan terakhir terpaksa akur untuk mereka tewas 0-1 kepada Terengganu, sekaligus menyaksikan mereka gagal untuk mara ke peringkat separuh akhir. Sementara bagi Penang, tahun ini misi pastinya untuk mempertahankan pencapaian edisi yang lalu, di mana edisi 2023 juga Pulau Pinang berada di tempat kelima selepas menewaskan Pahang 4-3 dalam perlawanan penentuan 5 dan juga 6. Dan kali ini mereka berhadapan dengan Melaka, satu pasukan yang boleh katakan agak pilihan juga bagi kategori wanita, dengan Penang menambahkan aksi di peringkat kumpulan A dengan berada di tempat ketiga, 4 perlawanan 2 menang, 1 seri dan 1 tewas. Mereka menewaskan Johor dan Perak pada 2 perlawanan pertama sebelum tewas 1-3 kepada Selangor dan terikat 2-2 menentang Pahang. Jadi kedua-dua pasukan berada di kedudukan ketiga untuk kumpulan A dan juga kumpulan B, menyaksikan terpaksa akur untuk meneruskan perjuangan mereka dalam perlawanan penentuan tempat kelima dan juga tempat ke-6. Dan kita akan saksikan barisan kesebelasan untuk pemain-pemain kedua pasukan, dan kita juga bersama dengan bekas pemain hoki kebangsaan Coach Nur Saiful Zaini. Jadi Coach, perlawanan tempat kelima dan ke-6 ini nampaknya kesebelasan daripada Pulau Pinang ini. Bagaimana Coach melihat kesebelasan ini? Saya rasa mereka, Pulau Pinang ni biasanya mereka memang selalu membuat development untuk pemain muda, dan pada tahun ini juga kita lihat ramai di antara pemain mereka diparisi oleh pemain muda. Dan juga coach Elio Vinci ini pun telah sekian lama melatih Pulau Pinang sebenarnya. Tetapi kalau kita lihatkan tim Melaka pula, Melaka mereka rata-rata ada sedikit experience kalau nak banding dengan Pulau Pinang. Betul. Mungkin pada hari ini dengan apa yang berlaku semalam, mereka gagal melangkah ke semifinal. Mungkin kemenangan ke atas Pulau Pinang ini boleh mengubati sikit luka semalam. Itu seperti yang mana apa yang kita lihat coach Melaka tadi, apa yang dia bagi tahu supaya untuk memenangi game hari ini. Baik, jadi itu yang kita harapkan, perlawanan yang pastinya cukup menarik, cukup mendebarkan di antara kedua-dua pasukan.
Terengganu dan juga Pulau Pinang dan juga Melaka, di mana bagi Melaka terpaksa akur tewas pada Terengganu 0-1 dalam perlawanan terakhir, perlawanan penentuan untuk mereka mara ke peringkat separuh akhir, dan jadi gagal untuk mereka sekadar berada di perlawanan tempat kelima dan keenam. Jadi dimulakan untuk aksi di suku yang pertama dalam separuh masa pertama ini. Perlawanan penentuan tempat kelima dan juga keenam di antara Pulau Pinang, jersey biru dan juga Melaka, jersey hijau, yang kita saksikan ketika ini secara langsung kami bawakan dari Stadium Hoki Johor Bahru di Taman Daya untuk aksi yang akan kami bawakan secara langsung buat kedua-dua pasukan, utamanya bagi Melaka yang letakkan sebagai pilihan. Dan kita juga hari ini akan bersama dengan Coach Nur Saiful Zaini, bekas pemain hoki kebangsaan, untuk membicarakan tentang aksi yang akan berlangsung buat kedua-dua pasukan ini, Coach. Ya, awal kita lihat Melaka awal-awal telah menekan Pulau Pinang. Kita lihat mereka tahu Pulau Pinang memiliki pemain muda. Dan untuk mendapat gol awal ni adalah satu strategi yang baik sebenarnya. Dan kita lihat mereka telah mendapat satu pukulan sudut penalti yang pertama. Dan mungkin ada taktikal untuk yang pertama ini. Kita lihat apa yang berlaku. Jadi Nur Syafika dan juga Umi Absarina antara yang akan menjadi tumpuan jaringkan gol mesti pukulan sudut penalti. Satu tolakan, satu set piece berjaya diselamatkan, dan satu tolakan yang berjaya untuk mendapatkan jaringan. Satu tolakan yang cukup baik daripada kapten mereka untuk mendapatkan jaringan yang pertama. Jadi 1-0, kedudukan yang cukup baik untuk gol awal yang coach katakan. Mereka berjaya hasilkan, coach. Mereka membuat satu set piece sebenarnya. Bola tu dia letak sebelah kiri dan satu deflection dia buat, tetapi dapat diselamatkan oleh penjaga gol dan bola muntah. Dan kali kedua mereka mendapat rebound dan satu flick yang baik letak dia penjuru atas pemain goalkeeper. Dan 1-0 ini seperti mana yang kita katakan tadi, gol awal ni sebenarnya sangat baik untuk pasukan untuk memberi motivasi yang lebih baik sebenarnya. Jadi Nur Syafika Ishak yang berjaya untuk membuka akaun jaringan bagi Melaka di perlawanan ini, dan ini juga merupakan perlawanan jaringan yang kedua juga daripada pukulan sudut penalti yang dilakukan oleh Nur Syafika Ishak pada kejohanan ini. 1-0, satu tamparan yang cukup hebat bagi Pulau Pinang memulakan aksi serangan pertama daripada Melaka, berjaya untuk mendapatkan jaringan, dan ketika ini juga Pulau Pinang berjaya mendapatkan pukulan sudut penalti yang pertama. Satu pujian juga saya harus berikan kepada Pulau Pinang, kerana walaupun mereka dibarisi pemain muda, tetapi kita lihat mereka berani untuk menekan Melaka, dan akhirnya kita lihat mereka mendapat satu PC yang pertama. Biasanya kalau terlihat game ladies game ni, mereka tidaklah memiliki flicker yang baik sebenarnya. Tapi mereka masih melihat jika ada set piece untuk menjadikan gol. Peluang untuk Pulau Pinang menyamakan kedudukan ketika ini. Dan tampanan yang tidak begitu kemas. Masih lagi dalam terkena kaki sekali lagi, pukulan sudut penalti yang kedua untuk Pulau Pinang. Semalam kita menyaksikan pasukan lelaki, coach, tampanan tidak begitu baik. Adakah kerana pembukaan padang ini tempat yang sama dan berkemungkinan besar tempat yang tersebut tidak rata dan bola tu mungkin naik sedikit sebelum sampai kepada penerima. Baik, kita saksikan sekali lagi. Kali ini kemas set piece yang cuba dilakukan. Percaya masih lagi dalam permainan, masuk ke dalam kawasan, berjaya dikeluarkan oleh pertahanan Melaka, iaitu Nur Aslinda Said. Nampak dibaca oleh pemain Melaka sebenarnya. So set piece yang pada saya terlalu lemah kerana mengambil masa yang lama untuk membuat decision. Lagi itu mudah untuk mengawal pergerakan itu. Jadi selamat gawang Melaka. Mereka mendali 1-0. Kalau Pinang membuat high press, kalau kita lihat mereka buat high press supaya mereka
berkemungkinan tidak mahu bola tersebut masuk ke dalam kawasan mereka. Tetapi jika ingin membuat high press, pemain-pemain belakang sebenarnya perlu mengambil marking kena tepat. Kerana jika membuat high press dan tidak mengambil pemain di belakang, bahaya untuk Pulau Pinang. Soalan yang dilakukan. Setakat ni kita lihat Penang bermain dengan baik. Sebenarnya mereka memiliki beberapa pemain yang boleh bermain sebagai satu pasukan. Ya. Dan masih lagi cuba untuk memerangkap pasukan Melaka di dalam kawasan mereka sendiri. Ketika ini berkelebihan satu jaringan, namun kita perhatikan pemain Pulau Pinang yang cukup agresif melakukan asakan berjaya untuk mendapatkan jaringan yang penyamaan. Akhirnya kita saksikan games on, masih lagi menarik untuk kita memperkatakan tentang Pulau Pinang ini. Ya, setakat ini saya lihat gol pertama dijaga Melaka. Tetapi selepas itu kita lihat Pulau Pinang mengawal permainan dengan baik. Dan mereka memiliki beberapa peluang dan akhirnya mereka mendapat satu peluang dan jadikan gol. Dan ini saya rasa kita lihat berkemungkinan besar Pulau Pinang dalam kuarter pertama ni mereka boleh mengawal permainan dengan baik. Mungkin boleh mendapatkan jaringan selepas ini. Kita lihat. Jadi jaringan penyamaan Pulau Pinang dihasilkan oleh Nur Zahira Alia binti Muhammad Zahari. Mesti gol padang selepas mereka mengasak Melaka berkali-kali untuk mereka mencari gol penyamaan yang berjaya dihasilkan. Satu kedudukan yang cukup baik ketika ini. Dan Melaka selepas mereka menghasilkan jaringan juga tidak melakukan serangan ke arah kawasan ataupun ke dalam kawasan di Pulau Pinang. Sebaliknya Pulau Pinang yang lebih banyak mengasak dan hanya berjaya untuk menyamakan kedudukan. 1-1 untuk aksi di suku yang pertama ini. Kita harapkan akan ada pertambahan jaringan akan dimiliki ataupun diperolehi oleh kedua-dua pasukan. Perlawanan sebelum ini menyaksikan penentuan tempat ke-7 dan ke-8 terpaksa ditentukan dengan penalti shootout antara Pahang dan juga Kuala Lumpur. Pahang menang 2-0. Kedudukannya terikat 1-1. Namun ketika ini masih lagi di suku yang pertama dan tempo juga cukup menarik. Kedua pasukan saling berbalas serangan juga. Kalau kita lihat Pulau Pinang mereka ada sedikit struktur yang menggunakan dan mereka tidak menghantar ke semua bola panjang dan ada yang menggunakan midfield. Tapi untuk Melaka saya rasa mereka masih lagi tidak menggunakan khidmat center midfield mereka dan mengharapkan bola yang dipukul secara bola panjang. Dan ini yang kita katakan struktur bermain di peringkat yang lebih tinggi perlu diterapkan kepada semua tim yang bermain. Baru kita lihat bagaimana pengawalan bola di bahagian tengah contohnya kita dapat tengok lagi. Supaya meneruskan permainan Melaka ketika ini. Manakah yang akan dihantar dengan baik. Namun kita lihat pemain Melaka jersey nombor 2 Nur Najihah tahan dengan cukup baik. Ada halangan yang dilakukan.
pukulan panjang dan kalau katakan dalam istilah hoki adalah forcing. Kadang-kadang forcing ni juga tidak baik sebenarnya. Perlu melihat pemain yang ada kosong, pemain yang tidak dikawal, dan bola tersebut perlu diberi kepada pemain, dan jika peluang ada baru boleh masuk ke dalam kawasan tu. Dan kalau forcing ni biasanya tidak datangkan banyak hasil untuk mendapatkan PC ataupun jaringan. Dan kita lihat ini yang sedang berlaku sekarang. Agak sukar daripada Melaka kerana apabila mereka ditekan. Dan ini kita lihat apabila bola tu ambil dengan cepat, ini antara satu tactical yang baik untuk jika untuk mengeluarkan bola jika dalam keadaan full press. Satu lagi kedudukan PC selepas bola terkena kaki. Bukan bola terkena kaki betul, tetapi selepas bola selepas tiupan, tetapi bola tu telah ditolak oleh pemain Pulau Pinang, dan itu tidak dibenarkan dalam undang-undang permainan hoki, dan PC diberikan kepada Melaka. Jadi pukulan sudut penalti yang kedua untuk Melaka ketika ini. Peluang untuk mereka kembali berada di hadapan sekali lagi. Pasal jaringan di minit-minit awal suku yang pertama, jaringan minit pertama dan disamakan pada minit kelima oleh Pulau Pinang. Sekali lagi tumpuan pastinya untuk Nur Syafiqah Ishak. Itu akan ini peluang set piece yang baik dan cukup bijak untuk kembali meletakkan Melaka berada di hadapan. Ketenangan yang dipamerkan oleh pemain ini berjaya untuk mengatasi penjaga gol sebelum menolak mudah ke gawang yang sudah pun terbuka. Satu bola tersebut terkena kepada pemain, dan ini yang kita katakan pemain ini bijak bila menolak bola ke hadapan penjaga gol dan menolak mudah ke dalam. Umi Nur Absarina, jersey nombor 5 itu cukup bijak. Kita lihat berjaya untuk memperdaya penjaga gol untuk memastikan jaringan kedua bagi Melaka dan juga jaringan ketiga peribadinya pada kejohanan ini. Satu kemahiran dalam keadaan terdesak. Saya rasa ini antara pemain yang boleh dikatakan boleh menjadikan gol kerana mereka boleh buat keputusan dalam masa yang terlalu singkat. Dan satu decision yang baik sebenarnya apabila menolak bola tu ke hadapan goalkeeper dan ruang terbuka dan menolak dengan mudah. Cukup bijak pemain ini, cukup bijak untuk meletakkan Melaka satu gol di hadapan sekali lagi, dan cukup menarik. Dan kita menyaksikan di suku yang pertama ini cukup rancak dengan 3 gol sudah pun terhasil. 2 dari Melaka dan 1 dari Pulau Pinang. Ini memberikan kerancakan untuk perlawanan penentuan tempat ke-5 dan juga ke-6. Soalan yang baik dilakukan oleh Pulau Pinang. Dilakukan di situ oleh Zahira Alia. Pusing untuk mendapatkan rakan. Yang baik terus terlepas pula dari pertahanan, masuk ke dalam kawasan di peluang untuk Pulau Pinang, jadi diselamatkan oleh penjaga gol dan selamat gawang Melaka. Peluang yang baik untuk Pulau Pinang menyamakan kedudukan sekali lagi, coach. Kita lihat rapuh juga pertahanan Melaka. Rapuh, walaupun mereka dilihat membuat benteng yang sangat ramai di situ, tetapi bola tu masih lepas ke dalam dan ada peluang sebenarnya untuk pasukan Penang untuk menjaringkan gol yang kedua sebenarnya. Ini antara bola-bola panjang yang saya katakan dia gunakan oleh Melaka untuk menyerang, dan mereka tidak menggunakan sound first structure di mana yang digunakan oleh Penang.
Satu PC ni. divisi penalti corner yang ketiga untuk Pulau Pinang. Kita lihat untuk defending di dalam D. Contohnya untuk mengelakkan PC. Mereka harus tahu bagaimana angle yang mereka harus diri dan kayu diletakkan rapat ke kapet contohnya supaya bola tersebut tidak kena kaki, dan ini ada satu kemahiran yang perlu dipelajari, dan kita lihat mereka mudah yang mudah memberikan PC pada Melaka. Ini peluang Melaka untuk tambah satu lagi jaringan mesti pukulan sudut penalti. Ini peluang. Satu tolakan. Oh, masuk sekali lagi dari kapten mereka, Nur Syafiq Aisyah. Yes. Nur Syafiq Aisyah, dua jaringan dari sudut penalti untuk Melaka, menambah lagi jaringan. Ini satu set piece yang baik lah sebenarnya. Kita lihat membuat tolakan di sebelah kiri penjaga gol dan menolak balik ke belah kanan, namun satu slap shot. Dan kita lihat mungkin Melaka tahu bahawa Pulau Pinang mereka tidak mempunyai shot corner defense yang baik kerana 3 PC dan mereka mendapat 3 gol, dan ini perlu diperbaiki dalam kuarter yang kedua untuk Pulau Pinang. Bagi Melaka, mereka memanfaatkan sebaik mungkin pukulan sudut penalti, 3 pukulan sudut penalti, ketiga-tiganya berjaya menghasilkan jaringan. Dan itu yang menarik akan dapat kita saksikan persembahan daripada Melaka, sambil Pulau Pinang juga banyak mencari gol melalui jaringan gerakan padang. Ini memberikan satu lagi kelebihan. Bola nampak pemain Pulau Pinang ni mereka ada kemahiran sebenarnya, dan tetapi bola yang tersebut sedikit tinggi dan ia tidak dibenarkan. Jadi pintas oleh Umi Nur Absarina. Dari segi struktur permainan, kita lihat Pulau Pinang lebih menyelah kalau kita lihat mereka bermain dengan satu pasukan, dan mereka tahu di mana bola tu patut diberi bercompare dengan Melaka. Tetapi Melaka mereka ada daily weapon di dalam PC. Jika mereka mendapat PC, dan mereka boleh menjadikan gol. Melaka ketika ini satu gerakan yang cuba dilakukan, bola kena kaki. Mereka mengasak ketika ini jika tidak mencari gol, namun mereka mencari pukulan sudut penalti. Kerana setakat ini bagi Melaka cukup baik, 3 pukulan sudut penalti, ketiga-tiganya berjaya untuk mendapatkan jaringan. Kita saksikan lagi mereka mengasak. Kalau kita lihat dalam sukan hoki, apabila masa hampir tamat dan kita lihat game tu bertambah laju untuk waktu-waktu tersebut, dan ini antara kemahiran ataupun kesesuaian bermain sama sekarang. Tapi kita lihat waktu tinggal lagi 50 saat, tetapi tidak menggunakan waktu tersebut. Ini yang kita tengok ada sikit perbezaan dengan pemain yang muda. Mereka tak tahu macam nak menggunakan time yang tinggal. Akan untuk Pulau Pinang berjaya lepas, namun agak jauh dari kawalan. Saya dipintas oleh pemain Melaka yang terus melakukan asakan ketika ini. Tampanan pula tidak menjadi.
Antara kemahiran yang perlu yang ada pada pemain hoki ialah menampan bola, dengan baik. menolak bola, dan ketika tiada bola di mana mereka harus bersedia. Ini antara kemahiran yang perlu ada lah untuk pemain hoki sebenarnya. Jadi itulah tamat aksi untuk perlawanan di suku yang pertama di antara Pulau Pinang dan juga Melaka. Menyaksikan Melaka mendahului dengan 3-1. Ketiga-tiga gol yang dihasilkan mesti pukulan sudut penalti untuk mereka mendahului suku yang pertama dengan Melaka 3, Pulau Pinang 1. Jadi aksi yang berlangsung di suku yang pertama di antara Pulau Pinang dan Melaka, menyaksikan jaringan awal berjadi peroleh oleh Melaka menerusi kapten mereka Nur Syafiq Aisyah yang berjaya menyempurnakan servis pukulan sudut penalti pada minit pertama perlawanan untuk mendahului 1-0. Di suku yang pertama membuka jaringan dengan cukup baik, namun kemudian Pulau Pinang tapi lebih garang untuk mengejar dan menyamakan kedudukan menerusi pemain jersey nombor 9 mereka iaitu Nur Zahira Alia binti Muhammad Zahari yang berjaya untuk menyamakan kedudukan, dan kemudian pukulan sudut penalti kedua berjadi peroleh oleh Melaka, dan akhirnya ketenangan yang dipamerkan oleh Umi Nur Absarina binti Azhar berjaya untuk meletakkan Melaka 1 gol lagi di hadapan untuk mereka mendahului 2-1 di suku yang pertama. Kita lihat aksi daripada Umi yang cukup tenang untuk memperdaya penjaga gol, dan gol yang ketiga berjaya dihasilkan juga melalui pukulan sudut penalti sekali lagi melalui Nur Syafiqah Ishak untuk Melaka mendahului 3-1 di suku yang pertama. Jadi permulaan yang cukup baik bagi Melaka di suku yang pertama ini, dan bagi Pulau Pinang mereka perlu lebih berusaha keras untuk mencari gol, merapatkan kedudukan, mendapatkan jurang terlebih dahulu, ketinggalan 2 gol, dan Melaka setakat ini memanfaatkan 3 penalti corner yang dimiliki dengan 3 jaringan. Jadi sudah pun dimulakan untuk aksi di suku yang kedua di antara Pulau Pinang dan juga Melaka bagi perlawanan penentuan tempat kelima dan keenam Kejuaraan Hoki Piala Tuan Abdul Razak 2024 langsung di Stadium Hoki Johor Bahru di Taman Daya. Kedudukan 3-1, Melaka mendahului lepas mendapatkan 3 jaringan melalui pukulan sudut penalti di suku yang pertama. Di suku yang kedua, apakah mampu kebangkitan dilakukan oleh Pulau Pinang dalam 15 minit yang kedua ini, Coach? Ya, mungkin Coach Pulau Pinang Leo Vinci mungkin dia melihat bahawa ada sedikit kelemahan di bahagian pertahanan Penang, di mana mereka melepaskan mudah dalam 3 PC dan juga mudah untuk Melaka mendapat pukulan sudut penalti, dan ini perlu dilihat dengan baik. Dan juga Melaka kita lihat mereka dari segi struktur bermain mungkin kita lihat lebih baik untuk Pulau Pinang, dan cuma Pulau Pinang melepaskan gol mudah melalui PC. Itu yang saya jangkakan mungkin jika mereka dapat sedikit betulkan kelemahan tersebut, mungkin ada peluang untuk Pulau Pinang mengejar 3-1 masa ini. Setakat ini kita lihat Pulau Pinang menggunakan full press untuk Melaka, dan sebenarnya full press ni baik, tetapi jika terlepas dan kita lihat ruang yang ada di belakang sangat besar, dan ini yang boleh memukul mereka. Sekali lagi peluang untuk Melaka dan jaringan yang keempat. Satu gerakan yang cukup bersahaja daripada sekali lagi pemain yang sama iaitu Umi Nur Absarina. Ini yang saya katakan tadi, bahawa jika membuat full press, high press di depan, di belakang tu perlu lihat dengan kemas, kerana jika ada counter attack daripada Melaka dan posisi di belakang sangat kosong, dan ini dapat dihukum dengan baik oleh pasukan Melaka. Dan kita lihat gol yang disempurnakan tadi sangat cantik dan perfection yang baik sebenarnya. Jadi Umi Nur Absarina binti Azhar menjadikan gol yang kedua peribadinya pada perlawanan ini, dan jaringan keempat bagi Melaka untuk mereka mendahului 4-1
Mereka memulakan aksi di suku yang kedua dengan cukup baik dengan jaringan keempat. 4-1 kedudukan. Pulau Pinang perlu bekerja keras untuk mendapatkan jaringan di suku yang kedua. Terlalu jauh dalam 4-1, mungkin satu skor yang jauh. Saya fikirkan mungkin agak sukar untuk Pulau Pinang kembali kepada game ini. Tetapi walaupun semangat yang nampak mereka tunjukkan, mereka masih lagi cuba mendominasi di bahagian depan, bermain dengan membuat full press, dan juga mungkin juga boleh mengukur mereka kerana seperti mana yang kita lihat gol yang 3 PC dan juga gol keempat datang daripada counter attack apabila mereka gagal menutup dengan kemas apabila membuat full press. Patut persembahan yang mengagumkan dipamerkan oleh Melaka. Meskipun pernah terakhir di peringkat kumpulan mereka tewas 0-1 kepada Terengganu, menyaksikan mereka gagal ke peringkat separuh akhir. Namun di peranan penentuan tempat ke-5 dan ke-6 ini mereka memamerkan sesuatu yang lebih baik untuk ketika ini mendahului Pulau Pinang dengan 4-1. Persembahan yang cukup meyakinkan, dan kita lihat Pulau Pinang juga mesti pemain ni Nur Adilia Dina. Satu dribbling skill yang baik sebenarnya. Skill yang baik. Tetapi apa yang berlaku ialah apabila final pass yang dibuat oleh beliau tidak tepat sebenarnya. Tak perlu yang untuk membuat pukulan yang tinggi, yang kuat sebenarnya. Tolakan yang baik, tolakan yang sempurna kepada pemain yang menunggu di belah kanan tu. Itu yang sebenarnya yang perlu dibuat oleh beliau. Ya. Kita melihat restart yang dibuat dengan cepat. Ini memerangkap pemain Pulau Pinang dan satu PC lagi diberikan, dan jika mereka tidak boleh katakan defend dengan baik, Ya. mungkin PC ini juga akan menghasilkan satu lagi gol. jaringan. Satu lagi gol sebenarnya. Setakat ini perfect 3 untuk penalti corner bagi Melaka dalam suku permainan ini. Jadi 4-1 mereka mendahului, dan satu lagi pukulan sudut penalti yang keempat. 3 pukulan sudut penalti sebelum ini berjaya disempurnakan dengan baik. Apakah yang kali keempat akan menambah satu lagi jaringan? Puan akan kita berikan pastinya Nur Syafika, dan juga sudah pun bersiap sedia. Mungkin ada set piece baru untuk PC ini. Kita lihat Dan akan dilakukan oleh Aslinda. Syafika, masih lagi Syafika, dan satu lagi tidak. bola terkena kayu di luar dan dengan dia memberikan pukulan cuma di luar. Jadi pintas dari pemain Pulau Pinang. Akan cuba dilakukan. Ini dia sekali lagi Adilia Dina. Atas untuk melakukan tolakan. Dari segi kawalan bola, bermain satu pasukan, kita lihat Pulau Pinang. Ya, Pulau Pinang agak baik. Dia agak baik berbanding dengan Melaka. Tetapi itulah apa yang merugikan mereka ialah the final touch yang mereka patut pas, itu tidak berlaku. Satu peluang. Ini peluang yang baik. Okey. Gunakan oleh Empire. Yang baik ketika ini bagi Melaka untuk bukan serangan, dan Pulau Pinang sedikit tekan dengan kita lihat itu yang kita apa yang kita bincangkan awalannya. Mereka Pulau Pinang, mereka boleh mengawal permainan daripada antara 25 ke 20 meter, tetapi untuk final touch mereka, final pass mereka tidak melakukan dengan sempurna, dan itu harus diperbaiki sebenarnya.
peluang untuk Melaka ketika ini. Oh, berjaya untuk mendapatkan penalti corner yang kelima. Saya rasa itu satu keputusan yang kurang bijak kerana beliau dua 2 against 1 dengan dia patut diberikan bola tersebut kepada pemain pada rakan on the left side dan mengambil kemudian dan membuat gol mudah selain daripada membuat pukulan. Walaupun mereka dihadiahkan satu sudut penalti. Sudut penalti yang kelima. Ya. Oh, petikan seketika. Ada foul run sebenarnya sebelum tolakan itu dibuat. Ya, pemain defense tidak boleh membuat langkah pertama. Itu yang berlaku dan mereka sekarang ada hanya empat defender di dalam termasuk goalkeeper. Dan menyukarkan lagi mereka sebenarnya. Okey, Syafiqah set piece sekali lagi. Oh, satu lagi. Pukulan sudut penalti yang ke-6. Kita lihat defense PC Penang sangat rapuh untuk terlihat mereka sebenarnya tidak melakukan defense yang baik dan saya jangkakan mungkin mudah untuk Melaka menjadikan gol menerusi pukulan sudut penalti. Peluang satu tolakan. Oh, Syafiqah mencipta hat-tricknya pada perlawanan ini untuk jaringan yang cukup baik dari penalti corner juga. Kita lihat semua lemah untuk defense PC Oda Penang dan ini mengakibatkan mereka melepaskan semua boleh katakan percentage yang tinggi. Jadi Syafiqah masihkan jaringan ketiganya pada perlawanan ini. Ketiga-tiga menerusi pukulan sudut penalti. Minit yang pertama, minit yang ke-11 dan baru sebentar tadi menjaringkan gol yang kelima untuk Melaka. Kemarin slap shot beliau kita lihat sungguh baik. Sungguh baik, betul, tepat di penjuru kiri gol dan kita lihat ini asal kemahiran yang boleh dipuji. Jarang-jarang kita lihat walaupun pemain di peringkat lelaki jarang kita lihat yang memiliki slap shot tepat di sasaran. Jadi 5-1 kedudukan ketika ini bagi Melaka. Sementara Nurin Syazwani yang dilainkan kad hijau, main dari Pulau Pinang. Mereka beraksi dengan 10 pemain ketika ini. Dan kita boleh saksikan bahawa Melaka walaupun mereka tidak bermain seperti mana Penang, kita lihat mereka dengan structure yang baik, tetapi mereka boleh menghukum Pulau Pinang dengan membuat counter attack. Betul. Dan mereka tahu bahawa defense PC Pulau Pinang tak bagus sebenarnya dan ini yang kita lihatkan mungkin gol yang ke-6. Satu lagi peluang untuk Melaka, terkena kaki dan pukulan sudut penalti yang ke-7. Cukup kemas permainan yang dipamerkan oleh Melaka ketika ini. Besarnya saya rasa mereka tidak boleh main high press. Ini yang kita lihat setiap kali high press yang dibuat oleh Pulau Pinang. Dan apabila high press, kebanyakan pemain akan menuju ke hadapan dan di belakang bocor. Dan kita lihat kesemua peluang gol yang datang ialah daripada counter attack. Mungkin coach Pulau Pinang dapat melihat boleh memperbaiki dari sudut kena kurangkan sikit high press dan lebih kepada datang dari belakang. Itu mungkin baik untuk Pulau Pinang setakat ini. Sudut penalti yang ke-7. Syafiqah sekali lagi dari Syafiqah. Dia cuba untuk lakukan set piece mencari rakan. Namun kali ini tak menjadi. Dan sudut penalti dari Melaka. Saira Alia ketika ini untuk Pulau Pinang.
bukan mudah. Asyik kita lihat bukan mudah. Mungkin Melaka mereka dibarisi pemain lebih senior. Dan dengan pengalaman yang mereka ada, mereka boleh menutup serangan-serangan daripada Pulau Pinang. Kita lihat mereka betul. tidak banyak masalah dalam menutup ataupun tidak membenarkan Pulau Pinang masuk ke dalam D mereka. Dan kita lihat mereka bermain low dan menghadapkan bola yang panjang. Ini yang kita katakan dan defense Pulau Pinang, kita lihat mereka tidak dapat menutup ruang-ruang tu. Ini yang patut diberikan katakan jurulatih Pulau Pinang masih melihat inilah sebenarnya kelemahan yang ada untuk pasukan Pulau Pinang. Akan cuba untuk mendapatkan Nur Fitrah Nadia, namun terlalu kuat. Panan juga tak bisa dilakukan. Forcing pass dan tidak mengawal bola dengan satu pasukan. Antara kemarin-kemarin perlu diperbaiki sebenarnya dalam hoki peringkat antarabangsa. Kedudukan ketika ini menyaksikan kelebihan dari segi penetration juga masih menjadi milik untuk Melaka. Dan misalkan juga jumlah pukulan sudut penalti juga nampak yang penguasaan jadi dilakukan oleh Melaka dalam separuh masa yang pertama ini. Dua suku permainan, mereka membuktikan sesuatu yang cukup menarik, sesuatu yang menarik untuk kita saksikan. Sembahan yang dipamerkan lepas oleh Syafiqah ke sebelah kiri, terus tak ke dalam kawasan D, jadi pintas oleh Siti Nurusna untuk Pulau Pinang. Satu tolakan ke dalam D untuk deflection, tapi kita lihat tidak ada pemain Melaka yang berada di kawasan tersebut. Dan untuk Melaka, saya rasa mereka memiliki pemain-pemain pengalaman. Jadi meletakkan bola ke kiri dan kanan, mencari peluang yang ada untuk masuk dalam D lebih baik sebenarnya daripada membuat forcing begini. Another forcing yang saya nampak dan tidak boleh dibaca oleh dua pemain dalam D. Gerakan yang dilakukan oleh Melaka, mereka sudah pun mendahului 5-1. Mereka mampu untuk menambah lagi jumlah jaringan dalam perlawanan tempat ke-5 dan ke-6 ini. Pinang terus pantas gerakan dilakukan oleh Ainul Insyirah. Kita lihat ini adalah kelemahan-kelemahan yang ketara dalam pasukan ini dan mereka tidak dapat membuat hantaran terakhir kepada pemain-pemain yang lain. Ini yang kita lihat mengapa Pulau Pinang tidak dapat cubaan kepada goalkeeper. Ini yang kita lihat tidak ada peluang langsung kerana last pass mereka tidak sampai kepada pemain yang sepatutnya. Masih lagi peluang ketika ini untuk ketika dia mau melakukan pukulan itu ada stick dari pemain Melaka, coach. Ini biasa di dalam kawasan D terdapat ramai pemain sebenarnya. Pukulan mengangkat kayu tinggi sebenarnya tidak katakan yang tidak sesuai sebenarnya. Tolakan ataupun meletakkan buat flicking itu yang sesuai, kecuali jika kawasan keliling tu tidak ada pemain. Dari Pulau Pinang, tak menjadi tampan oleh Khairunisa. Bukan yang cukup bersukar bagi Pulau Pinang ketika ini, ketinggalan 4 gol. Makin hampir untuk ditamatkan aksi di separuh masa yang pertama dalam permainan di suku yang kedua ini.
Soalan yang kemas. Structure yang baik sebenarnya kalau kita lihat mereka ada di defense Melaka, mereka ada structure untuk bulurkan transfer bola kiri dan kanan dan mengelakkan full press yang dibuat oleh tim pasukan Pulau Pinang. Lihat peluang untuk Melaka ketika ini, bola terkena kaki. Apa yang akan dikatakan oleh kedua-dua jurulatih dalam mungkin Melaka mereka selesa 5-1 dan Penang mungkin pemain muda dan mereka akan meneruskan cabaran dalam kuarter yang ketiga. Jadi itulah tamat aksi di suku yang kedua dalam perlawanan separuh masa yang pertama ini, menyaksikan kelebihan mencari milik Melaka dengan 5 gol mereka berjaya hasilkan. Jadi separuh masa pertama berkesudahan dengan Pulau Pinang 1, Melaka 5. Jadi kita akan berehat seketika, kembali lagi selepas ini. Kembali kita ke Stadium Hoki Johor Bahru di Taman Daya untuk aksi perlawanan penentuan tempat ke-5 dan ke-6 bagi kategori wanita di kejohanan hoki Piala Tun Abdul Razak 2024. Dan kita saksikan terlebih dahulu untuk sedutan perlawanan yang berlangsung di separuh masa yang pertama di antara Pulau Pinang dan juga Melaka. Dan Melaka diletakkan sebagai pilihan berdasarkan reputasi mereka sebagai tempat ketiga edisi yang lalu, memulakan perlawanan dengan cukup baik apabila memperoleh jaringan pertama seawal minit pertama menerusi Nur Syafiqah Ishak yang berjaya untuk menyempurnakan servis pukulan sudut penalti di minit-minit awal permainan untuk mereka mendahului 1-0. Dan kemudian pada minit ke-5 Pulau Pinang bangkit untuk menyamakan kedudukan dan berjaya memperolehi jaringan penyamaan menerusi Nur Zahira Alia binti Muhammad Zahari pada minit yang ke-5 menerusi jaringan padang. Dan kemudian Melaka diadakan satu lagi pukulan sudut penalti dan kali ini berjaya disempurnakan oleh Umi Nur Absarina binti Azhar. Set piece yang menyaksikan bagaimana ketenangan dipamerkan oleh Umi untuk menghasilkan jaringan kedua bagi Melaka untuk mereka mendahului 2-1 di suku yang pertama. Dan kemudian sekali lagi mereka berjaya untuk mendapatkan jaringan yang ketiga menerusi Nur Syafiqah Ishak pada minit ke-11 di suku yang pertama juga untuk mendahului 3-1 untuk jaringan kedua bagi Nur Syafiqah. Dan di suku yang kedua menyaksikan Umi Nur Absarina sekali lagi catatkan nama selaku penjaring gol. Kali ini mesti gerakan gol padang yang dilakukannya pada minit ke-17 untuk mereka mendahului 4-1 sebelum di minit ke-23 sekali lagi Nur Syafiqah menjaringkan gol yang ke-5 untuk Melaka menerusi pukulan sudut penalti untuk mereka mendahului 5-1 di separuh masa yang pertama. Jadi cukup selesa bagi Melaka untuk mereka mendahului 5-1 di separuh masa yang pertama, memberikan kelebihan 4 jaringan untuk mereka memulakan aksi di separuh masa yang kedua sebentar saja lagi untuk perlawanan di suku yang ketiga. Dan statistiknya dengan 5 gol Melaka berbanding 1 Pulau Pinang, 3 shot dari Melaka dan circle penetration 8 dari Melaka, Pulau Pinang 6. Possession juga 59% berpihak kepada Melaka berbanding 41% untuk Pulau Pinang. Dan penalti corner 7 daripada Melaka, 4 berjaya masuk dan untuk mendapatkan jaringan dan 2 penalti corner daripada Pulau Pinang. Jadi itulah antara statistik di separuh masa yang pertama untuk aksi yang dapat kita saksikan. Dan menarik juga untuk kita memperkatakan tentang persembahan ataupun perlawanan di separuh masa pertama bersama dengan Coach Saiful. Coach, dengan 5 gol, Coach, apakah Melaka mempamerkan setakat ini persembahan yang baik? Saya rasa mereka dari awal perlawanan kita lihat mungkin ada sedikit saingan daripada pasukan Pulau Pinang. Tetapi kita lihat Pulau Pinang walaupun mereka boleh mengawal bola di antara 25 dan 25 padang, tetapi akhirnya untuk pukulan atau pas terakhir kepada pemain mereka di dalam di lawan tidak baik. Dan kita lihat di opposite side mereka bermain tinggi, membuat high press, tetapi apabila bola panjang diberikan oleh pasukan Melaka, ia bocor di belakang dan itu dapat dihukum dengan beberapa counter attack, menyaringkan 4 gol PC dan 1 gol field goal. Dan saya rasa dalam kuarter yang ketiga ni
mungkin Pulau Pinang mereka akan bermain. Ya. Apa yang dikatakan oleh coach tadi, mereka nak melihat pemain muda. Ya. Dan Melaka saya rasa mereka hanya selesa untuk menghabiskan 2 kuarter lagi. Mungkin mereka akan mencuri sedikit peluang yang ada untuk menyalurkan gol yang ke-6 dan seterusnya. Betul. Dan 5 gol yang diperoleh oleh Melaka dengan menyaksikan 4 daripadanya pukulan sudut penalti dan 1 gol padang, memberikan kelebihan yang jelas untuk Melaka di separuh masa yang pertama. Namun di separuh masa yang kedua ini pastinya kita nak lihat juga kebangkitan dipamerkan oleh pemain-pemain muda dari Pulau Pinang untuk sekurang-kurangnya mendapatkan jaringan awal di suku yang ketiga ini bagi mereka mendapatkan momentum untuk terus mengejar kedudukan jaringan di separuh masa yang kedua. Jadi kita nak saksikan juga tempo yang semakin rancak dipamerkan oleh kedua-dua pasukan bagi peranan penentuan tempat ke-5 dan ke-6. Terutamanya bagi Melaka yang separuh masa pertama memamerkan aksi yang agak baik, memanfaatkan 4 daripada 7 pukulan sudut penalti yang diperolehi untuk mendapatkan jaringan. 3 menerusi Nur Syafiqah dan 1 menerusi Umi Nur Absarina Azhar. Sementara bagi Pulau Pinang, meskipun pada awalnya berjaya untuk menyamakan kedudukan dalam kedudukan yang cukup baik menerusi penjaring mereka iaitu Nur Zahira Alia, selepas itu mereka terus dibayangi oleh kekuatan ataupun hebatan pemain-pemain dari Melaka yang memamerkan corak yang cukup kemas untuk mendapatkan 5 jaringan di separuh masa yang pertama. Jadi kita akan menyaksikan peranan separuh masa kedua di suku yang ketiga akan bermula sebentar saja lagi dengan Pulau Pinang dan juga Melaka. Dengan bagi Pulau Pinang sendiri, mereka dapat di peringkat kumpulan membuka tirai dengan menewaskan Johor 1-0 sebelum menewaskan Perak 3-2. Namun peranan ketiga mereka tewas 1-3 kepada Selangor dan terikat 2 sama bersama dengan Pahang dalam aksi peringkat kumpulan. Dan bagi Melaka juga bermula dengan langkah kiri di peringkat kumpulan apabila tewas 1-3 kepada Young Tigers sebelum bangkit menewaskan ATM 3-2 dan menewaskan Negeri Sembilan 1-0 sebelum menewaskan Kuala Lumpur 4-0. Namun peranan terakhir, peranan penentuan untuk mereka peringkat separuh akhir, mereka terpaksa akur apabila tewas 0-1 kepada Terengganu. Jadi terpaksa mengharungi peranan penentuan tempat ke-5 dan ke-6. Namun ketika ini di separuh perjalanan, separuh masa yang pertama, cukup ampuh persembahan mereka untuk memperoleh 5 jaringan dan hanya 1 gol dibolosi. 5-1 kelebihan yang agak ketara ketika ini bagi Melaka. Dan kapten mereka Nur Syafiqah Ishak pastinya akan terus diberikan tumpuan dengan dia memanfaatkan 3 daripada 7 pukulan sudut penalti dengan jaringan. Dan apakah mampu melakukannya sekali lagi di separuh masa yang kedua? Sedia untuk dimulakan perlawanan di suku yang ketiga di antara kedua-dua pasukan Pulau Pinang dan juga Melaka dengan keputusan Melaka mendahului 5-1. Selalu membuat unforced error ini antara katakan kesilapan yang perlu diperbaiki. Saya rasa ini antara rule of game hoki di mana forcing bola dan bola-bola yang jauh yang mungkin boleh dikatakan 50-50 antara boleh didapat kepada pemain sendiri atau pemain lawan dan harusnya perlu dikawal dengan baik sebenarnya. Ya. Yang dilakukan oleh Ainul Insyirah. Rampas ketika ini Syafiqah untuk Melaka. Cari rakan untuk melakukan tolakan. Oh, bisa. Ya, ini antara pemain yang kita lihat begitu bertenaga dalam pukulan slap shot. Kita lihat mereka dia melakukan beberapa gol. Peluang untuk Umi. Dia memilih untuk cari rakan. Hadiah yang baik. Membuka semula kepada Masyita. Belakang. Organizing yang baik, satu tolakan ke dalam kawasan di pintas oleh pemain Pulau Pinang.
satu tolakan di belakang. Ini dalam keadaan tersebut sedikit tolakan ataupun ketukan kayu tidak dibenarkan, dan itu memberikan Pulau Pinang mendapat pukulan percuma. Kita tak sekali lagi. Ini yang saya katakan the last pass yang perlu diperbaiki oleh Penang. Dan mereka memiliki sudah sampai ke dalam kawasan D. Lagi gerakan Nur Syazah. Nur Syazah Mahirah untuk Melaka. Tolakan diberi, tidak dibenarkan ada touching pun dalam kawasan D. Itu pemain Melaka dipersalahkan. Sebenarnya itu semua adalah kemahiran sebenarnya. Perlu dibelajar bagaimana kita cuba mengambil bola tersebut tanpa kesalahan. Jadi pintas dengan baik oleh pemain Melaka dan terus melakukan serangan balas. Gerakan yang dilakukan menjadi Nur Syazah. Bola terkena kaki. Oh, tolakan yang agak mengecewakan dirampas oleh Fikriah dari Melaka. Fikriah 1 lawan 3 berjaya lepas. Baik kawalan daripada Umi Nur Absarina. Dibantu di situ oleh Syafika Syarudin. Lantas dari Syafika. Upaya meneruskan permainan untuk Pulau Pinang pula ketika ini. Zahirah Alia akan mencari Nurin Syazwani. Masuk ke dalam kawasan D dari Nurin Syazwani, mencari ruang untuk melakukan tolakan dari Nurin Syazwani. Namun berjaya dihalang oleh pertahanan Melaka. Antara kemahiran yang kita rasa perlu. Ini oleh kapten mereka sendiri. Ini tidak boleh. Dan kita lihat mereka sering kehilangan bola dan antara-antara yang tidak baik sebenarnya. Ini yang boleh katakan hoki boleh katakan disiplin kemahiran yang sangat-sangat penting sebenarnya. Tak berjaya lepas dua pemain melakukan hadangan. Syafika untuk Melaka. Bola terkena kaki. Namun pemain meneruskan permainan kena berada dalam kawalan pemain Pulau Pinang semula. Pinang ketika ini Selinda Melaka. Selinda Said. Belum lagi kita nampak serangan-serangan yang nampak boleh menghasilkan gol dalam kuarter ketiga. Mereka nampak mungkin ada sikit keletihan dan sekarang banyak bermain secara solo. Berjaya dirampas oleh pemain Melaka. Kena baik untuk masuk ke dalam kawasan D. Bola terkena kaki. Cuba untuk menghantar bola tersebut ke dalam, tetapi bola tersebut tinggi dan tidak dibenarkan pukulan percuma diberikan kepada Pulau Pinang. Jaya di situ. Oleh Fire. Bola terkena kaki.
Kapten Pulau Pinang Mazatul Halim. Pandangan saya dalam kuarter ketiga dan patut mereka jangan kehilangan bola, buat short pass, dapatkan formation cara bermain, kurangkan larian. I think ini antara yang penting untuk pasukan Melaka kerana mereka telah leading 5-1 dan kita lihat mereka sering kehilangan bola dengan membuat hantaran-hantaran yang tidak baik. Gerakan tak menjadi dari Pulau Pinang di suku yang ketiga ini. Gagal di situ. Pinang masih lagi berusaha untuk sekurang-kurangnya mendapatkan satu jaringan. Dari rakan pula menanti. Ketinggalan 1-5, satu jurang yang agak jauh yang perlu diperbahagi segera oleh Pulau Pinang. Mereka perlu mendapatkan satu jaringan terlebih dahulu. Dan Melaka terus semakin rancak melakukan rasakan masuk ke dalam kawasan D. Ini peluang untuk Melaka, namun bola terkena kaki. Satu attacking yang saya rasa nampak baik daripada pasukan Melaka. Mereka menggunakan kemahiran dan melakukan short pass. Ini saya katakan menggunakan short pass dan akhirnya mereka mendapat satu pukulan sudut penalti dan seharusnya mereka mendapatkan gol yang ke-6. Dan jika mereka perhalusi defense Pulau Pinang, saya jangka mereka boleh menghasilkan satu gol lagi. Jadi pukulan sudut penalti yang ke-8 berjaya diperolehi oleh Melaka pada perlawanan ini. 3 ataupun 4 daripadanya berjaya untuk menghasilkan jaringan. Dan ini adalah pukulan sudut penalti pertama mereka di suku yang ketiga. Tolakan dari Syafiqah, tolakan daripada Syafiqah menjadi halang. Masih lagi dalam kawalan pemain Melaka. Jadi ruang untuk melakukan tolakan, berjadi halang oleh penjaga gol. Pelanggaran. Dan di sini kita saksikan terus Pulau Pinang dengan serangan mereka mencari ruang, satu pukulan. Terkena belakang kayu. Backstick. Ya, backstick. Seperti mana yang ditunjukkan oleh pengadil, terkena belakang. Backstick dari pemain Pulau Pinang. Pukulan kilas sebenarnya mudah, tetapi ada kalanya bola tersebut terkena di belakang kayu dan tidak dibenarkan. Oh, pemain Melaka dilayangkan kad hijau. Iaitu Mira Elisha. Satu hantaran yang kurang tepat untuk tanah panjang dan saya rasa timing yang perlu ada. Timing apabila larian dibuat dan timing untuk memberikan bola tu perlu ada antara satu sama lain. Ya, betul. Mira Alicia dilainkan kad hijau. 2 minit di Sinbin. 2 minit. 2 minit. Mungkin baik dalam keadaan cuaca yang panas. Kelebihan 4 jaringan juga. Maka ketika ini ini peluang yang baik. Apakah akan dilakukan oleh Fikriah? Ini antara saya rasa baik mereka tidak menghilang bola. Dan ini pas yang saya rasa kurang baik kerana it's a force pass dan sepatutnya beliau menunggu waktu yang paling sesuai untuk membuat hantaran. Cuba masuk ke dalam kawasan D. Kali ini menjadi halang juga oleh pemain pertahanan Pulau Pinang. Dan terus sangat balas pantas dilakukan oleh Pulau Pinang bersorangan ketika ini. 3 pemain, 3 rakannya berada di hadapan. Manakah tolak yang akan dilakukan tolakan? Satu dribbling yang baik tetapi tidak dapat mencari rakan untuk pas. Itu yang berlaku.
Hantaran jauh yang sampai kepada rakan Adriana Shakira. Masih dalam permainan dari Adriana. Tanding yang baik dilakukan oleh Adriana. Dia memilih untuk melakukan pukulan dan terkena kaki. Kalau kita lihat ada dua pemain. Ya, ini kita katakan decision dalam D sangat penting untuk pemain dan untuk dalam keadaan tadi sepatutnya bola itu diberikan kepada pemain yang menunggu di depan. Jadi peluang sudut penalti yang ke-9 untuk Melaka. Satu lagi peluang bagi mereka menambah jaringan. Kali ini pertahanan dari Pulau Pinang perlu lebih berwaspada dengan gerakan ataupun servis yang akan dilakukan mesti pukulan sudut penalti dari Melaka. Tampanan mungkin akan dilakukan oleh Aslinda. Syafika bersiap sedia untuk kali ini servis yang berbeza. Terus mencari Syafika. Aslinda ketika ini mencari ruang. Tolakan dari Aslinda. Sedikit sasar. Satu sweep shot yang dibuat bagus saya kata, tapi tidak masuk ke angle di sebelah kanan keeper. Saksikan di sini bagaimana dia memilih untuk menghantar kepada Aslinda. Dan di sini diselamatkan oleh penjaga gol. Suku yang ketiga permainan di antara Pulau Pinang dan juga Melaka. Masih lagi Melaka mendahului 5-1. Kedudukan yang semakin menarik bagi Melaka. Aslinda berjaya untuk mengatasi Nur Maizatul Hanim. Terus Hanim melakukan tolakan kepada Nur Fitrah Nadia. Nur Fitrah dalam kawasan di peluang untuk Nur Fitrah. Dia dihalang. Boleh katakan jika dilihat secara referral mungkin boleh dapat PC kerana stroke. Kerana ada tolakan di situ. Kad hijau. Hijau dilayangkan kepada pemain Melaka. Pulau Pinang sebenarnya mereka perlu bijak untuk mencari referral dan dalam situasi tersebut kemungkinan besar jika dilihat secara referral satu tolakan di belakang dan mungkin boleh mendapat penalty stroke. Jadi pukulan sudut penalti yang ketiga untuk Pulau Pinang. Untuk Pulau Pinang pertahanan terus tolakan ke dihalang. Satu lagi pukulan sudut penalti. Mereka tidak ada flicker yang kita lihat. Mungkin menggunakan slap shot. Itu antara pukulan yang mudah sekarang buat masa ini. Mana tidak begitu menjadi. Benarkan oleh umpire. Obstruction. Inspektor Nur Rashikin. Pusingan jika dibuat secara salah dia menjadi akibatkan obstruction dan dia tidak dibenarkan sebenarnya. Tolakan pantas selepas bola tersebut tidak ditahan dengan betul, itu yang terbaik sebenarnya kita. Kerana kita lihat terdapat beberapa pemain di kiri dan kanan. Betul. Untuk menunggu. Syazah Mahirah yang dilayangkan kad hijau sebentar tadi. 2 minit suspension. Husna menjadi rampas oleh pemain Melaka. Kali ini Najihah. Baik kemas daripada Anis Adila untuk Pulau Pinang. Namun telakan ini perlu menjadi rampas oleh Mira Elisha. Bali dikawal oleh Melaka. Kali ini lincah gerakan yang dilakukan oleh Umi Nur Absarina. Masih lagi Umi Nur Absarina dalam kawasan di melakukan tolakan dari Umi. Terkena kaki dan pukulan sudut penalti yang ke-10. Yep. Lincah pemain ini yang
dia antara pemain yang lincah untuk pemain untuk tim Melaka dan Saya beliau melakukan dribble yang baik. beliau memiliki satu penguasaan dribbling yang baik sebenarnya. Jadi PC yang ke-10 untuk Melaka. Puan pastinya untuk Umi Daud. Oh, kali ini Umi Daud Sarina akan melakukan tolakan dan jaringan yang kedua juga menyaksikan bagaimana dia melakukan set piece. Tolakan dihantar semula kepada Umi, dia memperdaya penjaga gol dan menyaksikan jaringan. Apakah akan berulang sekali lagi? Tamparan yang baik daripada Aslina. Tolakan Syafiqah mencari Umi. Kali Umi masuk ke dalam kawasan di peluang untuk Umi. Ini peluang yang baik, satu pukulan berjaya dihalang. Sekali lagi peluang dan diselamatkan juga oleh penjaga gol. Dan kali ini terlepas 3 peluang untuk Melaka menambah jaringan. Berjaya. Ya, satu percubaan yang baik. Mereka memiliki 3 peluang tapi dapat diselamatkan oleh tahanan Pulau Pinang. Ini antara yang hampir untuk menyarikan gol setakat ini dalam kuarter yang ketiga. Saat yang terakhir untuk aksi di suku yang ketiga. Apakah mampu kita menyaksikan ada satu lagi jaringan menjadi dihasilkan di 33 saat yang terakhir di suku yang ketiga ini. Inspektor Nur Rashikin. Kad hijau dilayangkan oleh Inspektor Nur Rashikin. Saya tak pasti apa kesalahan yang dilakukan oleh Kapten pasukan Melaka. Syafiqah dilayangkan kad hijau dalam padang kad hijau. Kalau kat luar mungkin saman. Kerana upaya kita seorang polis. Inspektor Nur Rashikin. Dalam undang-undang baru FIH jika ada pemain off ball, ada pukulan ataupun sebagainya, referee boleh dibuat. Ya. Referee boleh dibuat dan pemain tersebut boleh dihukum dengan yellow card atau red card. Kerana sekarang pukulan-pukulan off ball semasa tidak dalam kawasan permainan tidak dibenarkan. Jadi ditamatkan aksi di suku yang ketiga, perlawanan di antara Pulau Pinang dan juga Melaka tanpa sebarang jaringan berjaya dihasilkan oleh kedua pasukan untuk aksi di suku yang ketiga ini. Jadi keputusan 5-1 masih lagi kekal untuk perlawanan di antara Pulau Pinang dan juga Melaka di suku yang ketiga. Jadi Pulau Pinang 1, Melaka 5. Ini yang dapat kita saksikan di suku yang ketiga, bagaimana Pulau Pinang cuba untuk bangkit, dapatkan sekurang-kurangnya 1 gol namun tidak berjaya. Dan menarik juga, hari ini juga kita tak menyaksikan sebarang video referral daripada kedua-dua pasukan. Ini antara peluang yang dimiliki oleh Melaka untuk menambah jaringan, berjaya dihalang oleh penjaga gol. Melalui pukulan sudut penalti, set piece yang cuba dilakukan jadi diselamatkan oleh penjaga gol. Dan satu lagi pukulan sudut penalti, idea yang baik dilakukan mencari Aslinda, namun tolakan dari Aslinda menjadi tolak keluar oleh penjaga gol Pulau Pinang untuk menafikan jaringan yang ke-6 bagi Melaka di suku yang ketiga. Jadi tiada sebarang jaringan menjadi dihasilkan oleh kedua pasukan dalam aksi perlawanan suku yang ketiga. Jadi kita akan mulakan aksi di suku yang keempat. Apakah ada pertambahan jaringan yang berjaya dihasilkan oleh kedua-dua pasukan? 15 minit saja lagi untuk Melaka tampakkan sebagai pemenang jika berjaya untuk mempertahankan kedudukan. Jadi mereka akan menang perlawanan di tempat yang kelima dan Pulau Pinang di tempat yang keenam jika kedudukan ini kekal. Kerana ini adalah perlawanan penentuan tempat kelima dan keenam. Dengan perlawanan peringkat separuh akhir akan dijalankan pada Jumaat. Bagi kategori lelaki dan wanita. Mira Batrisha
Mereka kekurangan seorang pemain kerana dikenakan kad hijau di berada di Sin Bin 2 minit. Selinda. Baik, kawalan dilakukan oleh Izra Damia. Arif. Aku tak ada bola. Syafiqah. Tak ada bola. Kini Nurliana akan mencari Masita. Kembali kepada Nurliana. Mira Patricia. Rampas untuk Pulau Pinang. Oh, jatuh. Baik, ketika ini untuk Pulau Pinang mengasak salah faham di antara dua pemain, Zahirah dan juga Khairunisha. Kita lihat masalah salah faham dan juga tidak dapat membuat last pass ni daripada mula kuarter pertama hinggalah ke kuarter kedua. Ya, ini yang saya rasa perlu diperkemaskan oleh jurulatih Pulau Pinang, kerana itu antara perkara yang penting sebenarnya untuk menjadikan gol. Dan jika pas tu tidak tepat kepada pemain pas akhir tersebut, dan ini akan mengakibatkan tidak ada peluang langsung untuk menjadikan gol. Ya, itu antara masalah yang dihadapi oleh Pulau Pinang ketika ini. Perlawanan terakhir mereka. Jaya dilakukan kawalan lagi membuka ruang untuk Melaka. Tolakan daripada Izra tidak begitu emas, menjadi halang, dipintas oleh pemain Pulau Pinang. Ini Nufitrah Nadia. Cederakan untuk melakukan tolakan, sedikit perlahan namun bola terkena kaki Nurliana pemain Melaka. Ini Nurliana berjaya untuk mengawal dengan baik. Tolakan terus mencari Mira Patricia. Berserangan dan Mira cuba dibantu di situ oleh Nur Syafiqah. Lagi Mira Patricia. Berjaya lepas. Kini Syafiqah. Satu pukulan diselamatkan oleh penjaga gol. Tenang kawalan daripada Dayana Gaddafi. Dayana Gaddafi yang turut beraksi untuk pasukan hoki Indo dalam Dewan hari bagi Pulau Pinang. Satu tolakan tidak baik juga daripada Melaka, dan kita lihat dalam keadaan kuarter yang keempat, Melaka sepatutnya mereka tidak menghilangkan bola. Mereka ada pemain yang berpengalaman dan gunakan short pass. Itu yang paling baik pada saya rasa. Ini bekas pemain negara kita di Selinda ya, mereka mengemudi di bahagian pertahanan. Kawalan dilakukan baik ketika ini, peluang untuk Pulau Pinang. Gerakan dari Adilia. Terus mencari Zahira Alia. Masuk ke dalam kawasan di, peluang untuk Zahira. Diselamatkan oleh penjaga gol. Kali ini Nurin Chazwani. Satu percubaan yang baik sebenarnya, tetapi dapat diselamatkan oleh penjaga gol. Kali ini telakan yang tersasar dilakukan oleh Zahira dari Zahira Alia. Ya. Jadi kita lihat pengalaman mereka di dalam D tidak cukup baik, dan bola sepatutnya perlu ke arah penjaga gol. Dan percubaan tersebut jika terkena penjaga gol, dan ada lagi percubaan kali kedua sebenarnya jika ada lantunan dari penjaga gol. Iliadina jaya melepasi yang Selinda.
Tampanan dari Syafiqah bijak. Ini tolakan untuk Bumi Nur Absarina. Bola terkena kaki Dayana Gaddafi. Kepada Isra Damia. Mungkin sedikit keletihan kita lihat kedua pasukan dalam kuarter yang keempat ni. Mungkin cuaca sedikit panas dan mereka yang tidak dapat dapat seperti mana mereka bermain di kuarter pertama dan kedua. Kembali dikawal oleh pemain Melaka. Syafiqah agak kuat. Ya, agak perlahan dan juga kita lihat kemahiran mereka. Kita lihat sedikit banyak membuat kesilapan ini. Mungkin ada sedikit keletihan kerana cuaca agak panas dalam bermain pada pukul 9.30 ini tapi di sukan-sukan di antarabangsa inilah waktu-waktu yang mereka bermain sebenarnya. Betul. Dikawal tasan kemas daripada Siti Nurhusna. Tolakan untuk Nurfitrah Nadia. Masih lagi Nurfitrah masuk ke dalam kawasan D. Dua pemain menghalang gerakan daripada Nurfitrah. Gagal untuk melakukan sesuatu. Insiden yang bisikan diberikan kepada Melaka. Terus serangan dilakukan. Masuk dalam kawasan di peluang Syafiqah ketika ini melakukan peluang. Satu pukulan dari Syafiqah masuk. Ya. Bola tersebut dikena di belakang kayu. Tidak dibenarkan. Ya. Pukulan kilas sebenarnya jika terkena di belakang kayu tidak dibenarkan. Itu ada satu kesalahan. Ya. Kesilapan melakukan backstick daripada Syafiqah. Satu peluang yang sangat baik sebenarnya. Jika tak mengenai belakang sticknya, pastinya jaringan yang ke-6 untuk Melaka hari ini. Jadi tampan oleh Syafiqah, Kapten Melaka. Kini Mira Alicia. Dengan adik-beradik untuk Melaka, Mira Alicia binti Osman nombor 4 dan Mira Patricia binti Osman nombor 17. Aslinda. Ada Izra Damia. Syafiqah. Tolakan untuk Mira Patricia. Peluang yang baik, bagaimana kedudukan? Dan disempurnakan. Gawang yang sudah pun terbuka memberikan kelebihan yang cukup mudah bagi Nur Syafiqah binti Muhammad Syarudin menghasilkan jaringan yang ke-6. Satu slap shot yang baik daripada Kapten penjuru kanan, penjuru kiri dia Pulau Pinang, dan slap shot tersebut menghasilkan satu gol. Ya, saya rasa ini antara long ball. Ya, jadi Nur Syafiqah Syarudin jersey nombor 13 yang berjaya untuk memastikan jaringan yang ke-6 untuk Melaka. 6-1 mereka mendahului. Untuk jaringan yang ke-6 bagi Nur Syafiqah Syarudin. Ini merupakan jaringan ke-4 pribadinya pada kejohanan ini. Sebelum ini di perlawanan sebelum ini juga menjaringkan 3 gol. PC untuk pasukan Pulau Pinang. Pulau Pinang. Ya. Pinang berjaya mendapatkan peran sudut penalti.
Ini yang kita saksikan. Bola terkena kaki Yaslinda. Pulau Pinang kalau kita lihat daripada PC yang mereka ada, mungkin mereka dah ada 5 PC ke? Ya. Yang kelima. 5 PC. Dan belum lagi kita lihat mereka dapat menghasilkan satu pukulan yang mungkin boleh menyebabkan gol, tapi tidak, mereka tidak ada flicker dan tidak seperti Melaka yang ada especially dalam slap shot. Kita lihat tu mereka tidak dapat menggunakan kemahiran flick ataupun slap shot dan mereka tak ada pemain yang kaliber untuk buat. Dan ini satu kerugian lah untuk Melaka, untuk pasukan Pulau Pinang. Yaslinda bijak untuk menghantar ke hadapan. Tak ada pemain yang berpengalaman dan pemain untuk Melaka, untuk negara lama. Dan kita lihat beliau sahaja duduk di belakang dan menguruskan defense dengan baik sebenarnya. Satu Tangan tepat. ya, antara tepat. Ada Batrisha. Ada Mira Batrisha. Akan untuk Zafrina. Satu PC untuk Melaka, mungkin gol yang ke-7. 11 penalti corner untuk Melaka pada perlawanan ini. Dan 4 jaringan menerusi penalti corner. 3 daripadanya daripada Kapten Syafiqah dan 1 daripada Umi Nur Absarina. Dan 11, ini yang ke-11 pukulan sudut penalti untuk Melaka. Apakah mampu menghasilkan sesuatu? Saya rasa mungkin slap shot terus kepada goalkeeper yang paling baik. Kerana kita lihat Melaka, Pulau Pinang defend PC mereka agak lemah. Ya. Oh, sedikit saja tersasar tolakan dari Nurliana. Meskipun cuba disambung oleh Umi Nur Absarina, namun tak berjaya. Mereka cuba membuat satu deflection sebenarnya, set piece deflection, tetapi gagal di quiz Oleh Umi. ya Umi ya. Oh, satu lagi. Yang ke-12. Dan sudut penalti yang ke-12 untuk Melaka. Apakah percaturan yang akan dilakukan kali ini? Mira Batrisha sudah pun bersedia. Begitu juga dengan Izra Damia. Kali ini Izra Damia diselamatkan oleh penjaga gol. Akan tepat yang dilakukan. Satu track flick kita lihat ya. Penjuru yang baik sebenarnya, tapi dapat diselamatkan oleh penjaga gol. Ruang yang paling baik sebenarnya untuk drag flick ialah dia penjuru kaki bawah kanan ataupun di box di atas. Dan itu adalah sukar untuk jangkauan penjaga gol sebenarnya. Itulah antara tempat yang sangat sukar untuk penjaga gol. Dia dua-dua kiri, bawah, kiri dan kanan, bawah sekali dan di atas. Dan kita lihat dan pemain antarabangsa itulah yang mereka cari. Mazatul Hanim saya untuk mendapatkan sudut penalti yang ke-6 untuk Pulau Pinang. Kita lihat tackling, defense, tackle sangat-sangat lemah untuk Melaka. Dan sebenarnya position, sepatutnya position untuk tackling tersebut di sebelah kiri, bukan di sebelah kanan. Dan di sebelah kanan tu mungkin mudah untuk buat kesilapan. Langkah yang akan dilakukan oleh Nurin Chazwani. Panan akan dilakukan oleh Nur Adilia Dina dan Siti Nusda bersedia.
Siti Nusna. Perlakan dari Siti Nusna. Oh, terkena kaki. Dan satu lagi pukulan sudut penalti yang ke-7. Oh, referral. Mereka meminta referral. Barulah ada referral. Jadi Inspektor Nur Rashikin meminta referral. Meminta video umpire untuk melihat referral. Bola tersebut berkemungkinan kena kayu, bukan kaki. Itu yang mungkin diminta oleh first runner Melaka. Video umpire Basen. Apa yang ni? Tapi bola terkena kaki. Okey. Jadi kekal untuk pukulan sudut penalti yang ke-7 kepada Pulau Pinang. Ini peluang untuk Pulau Pinang. Siti Nusna. Servis yang baik. Nur Mazatul kembali kepada Siti Nusna. Up juga dari Nurin Syazwani, tak berjaya juga. Satu slap yang lemah sebenarnya. Dan itu sebenarnya adalah gol mudah sebenarnya. Tetapi satu slap yang lemah dan Mana yang dapat bisa dua dilakukan? pemain di sebelah kiri, di belah kanan penjaga gol. Jadi halang. Baik, kali ini Syafiqah Ishak lagi dalam permainan. Tak berjaya pula pemain Pulau Pinang. Kembali Syafiqah. Jaya untuk melakukan dribble. Satu pukulan terkena kaki dan pukulan sudut penalti yang ke-13 untuk Melaka. Satu dribbling yang baik dari Syafiqah. Ya. Beliau sebenarnya adalah pemain di bahagian pertahanan. Tetapi boleh juga bermain di bahagian serangan. Memiliki dribbling skill yang okey. Saya rasa dia. Pukulan sudut penalti yang ke-13 untuk Melaka pada perlawanan ini. Masyita Azman bersiap sedia untuk bukan pukulan. Begitu juga dengan Nur Syafiqah Ishak. Tampanan daripada Aslinda. Oh, set piece yang lain. Nur Syafiqah. Oh, terlepas pula Umi. Ini satu set piece sebenarnya. Tapi bola yang tolak dari Nur Syafiqah tidak cukup kuat untuk membuat deflection. Sebenarnya bola tersebut untuk Aslinda untuk deflection. Tetapi bola tersebut tidak kuat. Satu idea yang baik daripada Selinda. Dia berjaya untuk menampan, namun penjaga gol berjaya untuk dihalang. Penjaga gol berjaya menghalang bola itu. Lagi kali ini Mira Elisha. Seorang lagi Mira Batrisha. Ini dia. Satu kedudukan yang berbahaya. Bola terkena bahagian kepala. Satu nampak seperti dia menunduk sedikit, kena kepala. Dari Maisarah Husna terpaksa diusung keluar. Itu sebagai head injury dalam permainan hoki. Ia dianggap serius sebenarnya kerana bola yang terkena di bahagian kepala. Perlu diperawasi dan dilihat kecederaan tersebut. Ini kecederaan biasa, tapi agak jika ia terkena kepala dan memang perlu dilihat dengan teliti.
agak kuat. Ya. Reverse shot tadi kalau kita lihat dia kena tepat kepada kepala beliau. Jadi Masyarah Husna terpaksa diusung keluar untuk mendapatkan rawatan cederaan yang dialami di bahagian kepalanya lepas tertampan bola pukulan daripada pemain lawan. 1 minit yang terakhir di suku keempat dengan Melaka kemas mendahului 6-1. Kedudukan yang cukup selesa bagi mereka. Pulau Pinang seperti tak menjadi pada perlawanan ini. Diana Gaddafi belakang untuk Nurin Syazwani. Dikawal di situ Suhaira Kristina. Selagi Suhaira namun dirampas oleh pemain Melaka. Terus mempamerkan kawalan dalam saat-saat terakhir ini. 6-1 good score untuk Melaka saya jangkakan ya. Mereka bermain juga. Mereka menggunakan peluang yang ada untuk menjadikan gol. Jadi itulah tamat aksi perlawanan di antara Pulau Pinang dan juga Melaka. Dengan kemenangan 6-1 berpihak kepada Melaka. Satu keputusan yang cukup positif diperoleh oleh pemain-pemain dari Melaka. Selepas mereka gagal untuk pada ke separuh akhir, namun perlawanan penentuan tempat kelima dan keenam menyaksikan Melaka menaskan Pulau Pinang dengan keputusan 6-1. Jadi itulah keputusan untuk perlawanan penentuan tempat kelima dan keenam bagi kejuaraan hoki Piala Tun Abdul Razak 2024 kategori wanita yang berjaya dimenangi oleh Melaka dengan 6-1. Mereka bermula dengan cukup baik apabila berjaya untuk berada di hadapan seawal minit yang pertama menerusi jaringan Nur Syafiqah Ishak. 1-0 untuk mereka mendahului pada minit yang pertama perlawanan di suku yang pertama. Permainan yang cukup kemas dipamerkan sebelum gol penyamaan oleh Pulau Pinang dihasilkan oleh Nur Zahira Alia binti Muhammad Zahari pada minit ke-5 perlawanan menerusi 1 gol padang. Namun Melaka bangkit untuk menambah 1 lagi jaringan pada minit ke-8 menerusi Umi Nur Absarina binti Azhar yang bijak untuk memanfaatkan set piece pukulan sudut penalti yang diperolehi pada minit yang ke-8. Dia berjaya untuk memperdaya penjaga gol Pulau Pinang sebelum menolak mudah. Dan jaringan ketiga untuk Melaka juga dihasilkan melalui pukulan sudut penalti. Sekali lagi melalui kapten mereka Nur Syafiqah Ishak yang bijak untuk menyempurnakan set piece pukulan sudut penalti pada minit ke-11 untuk mereka mendahului 3-1. Dan kemudian jaringan padang yang berjaya dihasilkan oleh Umi Nur Absarina pada minit ke-17 menjadikan jaringan keduanya pada perlawanan ini. Masih jaringan padang, gol padang, dan kemudian jaringan yang ke-5 berjaya diperolehi pada minit ke-23. Sekali lagi menerusi Nur Syafiqah binti Ishak. Dan di suku yang ketiga tidak ada jaringan yang berjaya dihasilkan oleh kedua-dua pasukan. Meskipun Melaka juga membeli begitu banyak pukulan sudut penalti, namun gagal dimanfaatkan dan pemain-pemain Pulau Pinang juga bertahan dengan cukup baik. Dan ini antara set piece yang dilakukan dari Syafiqah mencari Aslinda, namun tolakan dari Aslinda dikeluarkan oleh penjaga gol. Dan begitu juga dengan beberapa gerakan dari pukulan sudut penalti yang berjaya untuk diselamatkan di suku ketiga dan juga di suku yang keempat. Jadi tanpa sebarang jaringan di suku yang ketiga. Di suku yang keempat ada peningkatan cuba dipamerkan oleh Pulau Pinang seketika, namun mereka gagal untuk memanfaatkan peluang-peluang yang terhidang. Ini antara peluang yang mereka miliki diselamatkan oleh penjaga gol. Dan akhirnya di minit ke-54 Melaka menambah jaringan menerusi
Nur Syafika binti Syahrudin, gol padang minit ke-54 untuk mereka mendahului 6-1 dan mempertahankan kedudukan itu sekaligus berjaya menang dengan keputusan 6-1 menewaskan Pulau Pinang. Jadilah keputusannya, Melaka menewaskan Pulau Pinang dengan keputusan 6-1 sekaligus berada di tempat kelima pada kejohanan edisi 2024. Dan statistik untuk perlawanan hari ini menyaksikan 6 gol dari Melaka dengan 8 shot, serta penetration 18 berbanding hanya 9 dari Pulau Pinang. 60% penguasaan milik Melaka berbanding Pulau Pinang 40 dan 13 peluang sudut penalti diperolehi, 4 berjaya menghasilkan jaringan dan Pulau Pinang hanya 7 peluang sudut penalti gagal untuk mendapatkan jaringan. Jadi itulah statistik penuh untuk perlawanan di antara Pulau Pinang dan juga Melaka. Jadi kita nak bersama sebentar dengan Ifah Azim untuk interview bersama dengan pemain terbaik perlawanan. Silakan Ifah. Baik, terima kasih Syafiq dan juga Coach Saiful. Keputusan penuh 6-1 memihak kepada Melaka dan secara tidak langsung mengesahkan kedudukan kelima, menudukkan Melaka Pulau Pinang sebentar tadi 6-1. Dan bersama saya ketika ini adalah kapten dan juga pemain terbaik untuk aksi sebentar tadi, iaitu Nur Syafika Ishak. Okey, Nur Syafika, bagaimana dengan game sebentar tadi? Kita orang main dengan bersungguh, sabar, lepas tu kita main tenang. So saya perhatilah dengan game yang tadi tu. Okey, dalam 6 jaringan yang berjaya dihasilkan oleh Melaka itu, 3 sahaja daripada Nur Syafika. Mungkin Syafika boleh kongsikan sedikit teknik yang mungkin Syafika gunakan untuk game pada petang ini, pada pagi ini, dan apa yang boleh dikongsikan bersama dengan penonton. Saya tenang lah, saya tak gelabah sangat depan gol. So sebab tu yang saya boleh skor. Okey. Dari sudut cabaran pula yang ditunjukkan oleh pasukan Pulau Pinang, bagaimana? Diorang laju, fit, lepas tu diorang kaki dribble juga. So kita orang, sebab tu kita orang kena tenang je, tak boleh buang dengan diorang semua. Okey. Misi untuk kali ini sudah pun berakhir. Tapi apa harapan Syafika sebagai kapten pasukan untuk pasukan Melaka bagi misi edisi akan datang? Kita orang target pergi lebih jauh lah. Patutnya memang kita target masuk semi-final. Cuma semalam kita orang kalah. So kecewa sikit lah. Sebab tu hari ni kena main all out, dapatkan placing yang terbaik. Okey, baik. Terima kasih Syafika dan tahniah sekali lagi. Okey, itu saja yang dapat kita kongsikan. Jadi tahniah kita nak ucapkan buat pasukan Melaka dan juga Pulau Pinang yang mendapat kedudukan ke-6 untuk keseluruhan bagi Piala Tun Abdul Razak 2024. Jadi kita terus bersama Syafiq. Silakan.